واستنى بسنته واهتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك أستعين يا فتاح يا عليم. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, tamu-tamunya malam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita telah pun melepasi setengah daripada bulan Syaban. Yang disebut Syaban. Dan bermakna dekatlah kita kepada Ramadan. Tapi Nabi SAW ketika menjelaskan berkenaan dengan bulan Syaban ini, Nabi menyatakan dzalika syahrun yughfalun nas. Itulah dia bulan yang menjadikan manusia lalai dan juga leka. Dan bulan tersebut di antara Rajab dan juga bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut diangkat amalan-amalan manusia. Dalam bulan Syaban ini Allah Ta'ala mengangkat amalan manusia. Jadi manusia menjadi lalai. Tambah hari ini manusia jadi lalai Ramadan. Sebab dalam bulan Syaban ni cerita bab baju raya lah, kuih raya. Nak raya di mana? Puasa nak lari raya. Ini suasana yang berlaku pada hari ini. Jadi Allah Ta'ala mengangkat amalan manusia 3 peringkat. Yang pertamanya harian, yang keduanya mingguan, dan yang ketiganya tahunan. 3 amalan manusia diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana harian, yakni pada waktu subuh, salatul subuh wa salatul asar. Pada waktu salat subuh dan juga pada waktu salat asar. Sebenarnya Nabi SAW dia ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Silih berganti malaikat yang menjaga malam dan juga malaikat yang menjaga siang. Dan mereka bertemu pada salat subuh dan juga salat asar. Jadi tiap-tiap orang sekurang-kurangnya 2 malaikat yang akan menjaga amalan kita. Yang menjaga sebelah malam ni, asar tadi dia turun, dia akan catat apa sahaja yang kita buat sampai subuh. Kemudian turun dan malaikat yang lain pula daripada langit sana turun, maka dia menggantikan tempat malaikat jaga malam ni, dia akan jaga pada waktu subuh sampai asar. Itu Nabi menyebut ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia yang akan mencatat amalan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang dibuat oleh hamba aku, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dibuat oleh hamba-Nya. Tapi nak tengok bagaimana malaikat melaporkan. Mereka kata atainahum wa hum yusallun. Kami datang dalam keadaan dia sembahyang subuh. Wa taraknahum, dan kami tinggalkan dalam keadaan dia sembahyang asar. Itu hak sembahyanglah. Laporannya tak sembahyang. Kalaulah kami datang, dia keruk lagi, dia dengkur lagi, sembahyang subuh dah, dan kami tinggalkan dia duduk pasal malam lagi, asal sembahyang lagi. Jadi atas laporan atau perbuatan kita lah. Jadi malaikat yang akan melaporkan. Jadi ini tiap-tiap hari ada malaikat yang akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amalan manusia. Yang kedua, amalan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mingguan. Jadi pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Amalan hari Selasa, Rabu, hari Khamis angkat. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin diangkat. Maka kata Nabi SAW, aku suka puasa pada Isnin Khamis ini supaya dalam amalan aku ada tertulis puasa. Itu Nabi suka puasa Isnin dan juga Khamis. Itu di antaranya. Dan satu lagi bulan Syaban. Yang Nabi SAW kata fihi turfa'ul a'mal, padanya, yakni pada bulan
Sya'ban diangkat amalan. Bila? Sebagai ulama kata pada malam nisfu Sya'ban. Imam Tirmizi buat bab berkenaan dengan fadilat nisfu Sya'ban, walaupun hadis tersebut ada yang menyatakan dhaif, tetapi berpadukan kepada hadis yang dhaif yang banyak. Tapi walaupun dhaif, tapi banyak hadis cerita berkenaan dengan kelebihan keutamaan nisfu Sya'ban. Maka oleh kerana itulah ada yang menyatakan pada malam nisfu Sya'ban inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat amalan manusia, dan Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa manusia walaupun dosa manusia sebanyak bulu kambing banikal. Nabi sebut banikal ini di antara kabilah Arab yang paling banyak kambing. Kita kalau banyak ni 40 ekor banyak dah rasa. Orang Arab 40 ekor tak ada benda. Dia puluh ribu ekor orang Arab. Mereka menternak kambing. Jadi banikal ini banyak kambingnya, maka Allah Ta'ala akan mengampun dosa manusia walaupun sebanyak bulu kambing. Tak ada orang kira kambing ada berapa bulu. Kalau ada hak kerja itu orang gila. Nak kerja. Tapi nak beritahu gambaran banyaknya dosa manusia pun Allah Ta'ala nak ampun, illal musyrik, melainkan orang yang syirik dan juga orang yang musyahid, orang yang berkelahi, putus hubungan silaturahim dan sebagainya. Jadi ini 3 amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah 3 kaedah ataupun 3 marhalah. Yang pertama harian, mingguan dan juga tahunan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsikalah. Apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada manusia rahmat, maka Allah Ta'ala tidak ada orang yang boleh menghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat ini sangat besar. Walaupun kadang-kadang orang tak nampak rahmat. Negara ku ada rahmat bahagia. Minta rahmat ni manusia tak boleh lari dah daripada rahmat Allah. Dan rahmat Allah Ta'ala di banyak pintu. Sebab itu bila masuk ke dalam masjid, Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu-pintu rahmat. Dia nak cari rahmat di mana? Banyak tempat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang ceritakan berkenaan dengan rahmat. Dan bila manusia baca Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Di antara yang dihimpunkan ataupun disebut oleh ulama berkenaan dengan rahmat ini di dalam surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ada 7 kalimat rahmat. Sebab itulah para ulama menyatakan Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawa dalam surah Kahfi itu ada kalimat rahmatnya ada 7. Siapa yang bacanya satu hari, yakni pada hari Jumaat, la kafiyah, cukup bagi dia untuk seminggu jumpa rahmat bulan minggu depan melalui hari Jumaat juga. Sebab itulah disunatkan membaca surah Kahfi. Di antaranya ayat Allah Subhanahu Wa Taala kisah Ashabul Kahfi. Pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menyebut doa Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ini, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat yang ada pada sisi. Rahmat ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 10 surah Kahfi, Allah Ta'ala menceritakan doa Ashabul Kahfi, pemuda ini, atina Rabbana atina min ladunka rahmah. Perkataan rahmat satu. Yang kedua pada ayat yang ke-16, yanshur lakum rabbukum bi rahmatih. Tuhan kamu memberikan kepada kamu rahmatnya. Ini pun masih lagi cerita Ashabul Kahfi. Maksudnya Ashabul Kahfi ini cerita berkenaan dengan 7 orang pemuda yang menyelamatkan akidah. Mana-mana manusia yang berusaha untuk menyelamatkan akidah, dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ke-58, wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Dan Tuhan kamu Maha Pengampun dan Dia mempunyai rahmat. Sebab itu rahmat sangat penting bagi manusia. Siapa yang tidak mendapat rahmat Allah,
maka dia akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kerana perlawanan di antara rahmat ini dilawan dengan lawan dia adalah laknat. Sebab tak ada bagi laknat, laknat dia apa dia? Orang yang tidak mendapat rahmat Allah, orang yang jauh daripada rahmat Allah, maka dia mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Melayu terjemah laknat kutukan. Tapi maksud dalam bahasa Arab tarduhu, maknanya dijauhkan daripada mendapat rahmat. Bila dia tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat laknat Allah. Bila dia mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah hidupnya tidak akan gembira, hidupnya susah, hidupnya macam-macam. Ia akan berlaku. Jadi warabbukal ghafur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Dzur Rahmah, dan Tuhan yang punya rahmat. Ayat 58. Kemudian ayat 65, atainahu rahmatan min indina. Ini kisah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Allah Ta'ala kata kami berikan kepada Khidir itu rahmat min indina, daripada sisi kami. Jadi maknanya Nabi Khidir alaihissalam, Allah Ta'ala nak kisahkan bagaimana seorang Nabi yang cukup hebat dapat kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Musa alaihissalam, berguru dengan Nabi Khidir. Menunjukkan juga orang yang belajar dia akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam masjid, dalam surau boleh rahmat, baca Quran boleh rahmat, dengan Quran boleh rahmat, menuntut ilmu boleh rahmat. Rahmat yang disebut sebagai abwab rahmatin. Yang pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini manusia perlu ketika dia hidup, ketika dia mati pun sangat berhajatkan kepada rahmat. Sehingga orang mati pun kita panggil Allah ya Rahman. Allah satu kalimah, yarham itu berfi'il mudhari'. Maksudnya ya Allah, kekalkanlah dia dalam keadaan rahmat, walaupun dia dah mati puluh-puluh tahun, ribu-ribu tahun pun kita akan sebut Allah ya Rahman. Ataupun almarhum, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila bersih pun Islam mengajar supaya menyebut alhamdulillah ya rahmatullah, untuk mengisytiharkan bahawa kamu bersih dan kamu boleh sihat. Allah Ta'ala kembalikan nyawa kamu itu sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 65 ini juga sebahagian daripada ujian yang disebut oleh ulama sebagai ujian ilmu. Kena ada ilmu. Hidup ni kalau tak ada ilmu, maka dia akan menjadi musuh kepada kebenaran. Kadang-kadang tak ada ilmu menyebabkan amal ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita lihat manusia yang bila tidak ada ilmu, maka dia mula membuat macam-macam cara. Seperti mana orang yang dia ada dia kiakan ni dalam bab korban umpamanya. Siapa yang mengambil korban, dia mestilah kata dia. Mestilah dia datang dah hadir betul. Tapi suruh pula orang yang ambil korban ini duduk atas belakang lembu ke bawahnya korban. Lepas tu pusing pula dekat mata dia supaya lembu kenal tu mana orang ambil korban. Letih lagi tu. Dia balik fikir akal. Akal dia berasa betul lah ni. Kalau lembu tak tengok nanti, lembu tak tahu siapa hak ambil bahagian korban dengan dia. Jadi datang mana pula akan suruh lembu tengok. Sorang-sorang pula semua. Ada pula aja dia bisik ke lembu lagi dahsyat. Korban awak ni ke lembu, namanya sekian kita ni lembu bisik. Tak ada tu. Tapi tak ada ilmu, orang buat menyebabkan orang hak tak ada ilmu juga tengok, akhirnya dia akan jadi turun-temurun. Ini antaranya. Kemudian ayat 81 Allah Subhanahu wa taala sebut wa aqrabu rahmah.
dan dia lebih dekat kepada rahmat, kasih sayang, rahmat. Ini kisah masih lagi dalam kisah pemusafiran Nabi Musa AS mengikuti Nabi Khidir AS. Nabi Khidir AS membawa Nabi Musa AS. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam kisah ini berulang-ulang kali berkenaan sabar. Sebab nak menuntut ilmu, dia mesti ada sifat sabar. Kalau tak ada sabar, maka tak akan menjadi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan 3 kisah yang dilalui oleh Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa teguh belaka, sedangkan perjanjian tak ada teguh. Maka ulama kata tengok bagaimana cara nak bertindak kepada manusia seperti mana Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS. Dah berlaku 3 kali lah, barulah hadza firaqu baini wa bainik. Dia kata 3 kali ni kita pisah. Tak ada ikut saya belajar kerana awak tidak memahami. Amma safinatu, maka diterangkan. Ini maknanya nak ambil tindakan ini setelah 3 kali melakukan kesalahan, baru diambil tindakan. Itu dia antara kaedah yang dia diambil. Kemudian 82, ayat 82, rahmatun min rabbik. Ini juga masih menceritakan kisah Nabi Khidir AS. Kemudian ayat 98, hadza rahmatun min rabbik, yang dicerita Zulkarnain. Di mana daripada ayat ini dia meliputi kisah cerita yang pertamanya Ashabul Kahfi yang menyelamatkan Abdillah. Kemudian cerita Ashabul Jannatain yang ada kebun tetapi tidak taat kepada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini gambaran bahawa manusia yang ada harta pun Allah tak uji dengan harta. Sama ada harta membawa kepada syurga ataupun hartanya membawa kepada neraka. Yang ketiganya kisah Nabi Khidir dengan Musa AS, ilmu. Dan yang keempatnya kisah kekuasaan Zulkarnain yang Allah Ta'ala berikan kuasa kepadanya dan dia menyerahkan hadza rahmatun min rabbih. Kekuasaan ini datang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ada manusia berasa dia berkuasa kerana dia, kerana pengaruh dia, kerana hebat dia. Tidak. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah kehidupan manusia mesti manusia minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta lindung daripada laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada malam ini kita nak baca hadis yang ke-12. Hadis 12 ini tajuknya sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Ini akhir zaman. Kalau kita ni 40 hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, maka di antara peristiwa akhir zaman amanah akan hilang. Amanah ni apa? Bukan berarti amanah. Amanah ni sifat hati. Kalau belajar dalam ilmu tasawuf, dia akan sebut sifatul madmumah. Sifat madmumah ini banyak. Dia sebut satu-satu. Di antaranya riya. Orang ngaji tasawuf ni kena persian. Ada juga yang kata marah. Dia marah. Dia kata tak betul nama tasawuf ni. Tak ada dalam zaman Nabi Quran tak sebut. Dah nak bagi apa? Dia kata tazkiyah. Tak kira lah. Tak itu pun nak balas dia. Manusia ni balas. Dia suka perkataan sebulan dengan 30 hari. Sebulan dengan 30 hari. Ni pun balas. Dah sebulan. Ni 30 hari. Sebulan. Sama 30 hari. Sebulan pun 30 hari juga. Jadi oleh kerana itu disebut sama ada tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatul anfus ataupun tasawuf, tak kira lah. Yang pentingnya adalah untuk membersihkan hati, mengosongkan hati daripada sifat-sifat madmumah dan dihias, di make up, dicantikkan hati dengan sifat-sifat yang mahmudah. Maka di antara sifat madmumah ini disebut riya. Riya, suka menunjuk-nunjuk, buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sum'ah. Sum'ah ini suka glamour lah hari ini. Buat-buat benda mesti kena sebut nama dia. Kalau tak sebut dia tak jadi. Dia nak nama dia masyhur, nak kemasyhuran. Kerana nak puji. Manusia puji. Itu sum'ah. Kemudian ujub.
Ujuk ni bangga diri, buat sikit benda, maka dia akan bangga. Dia akan menunjukkan yang dirinya hebat tanpa kadang-kadangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian takabur, sombong, kumpul jah, suka kepada pangkat, jawatan dan seumpamanya. Kumpul dunia, disebut jaga hati belaka ni. Kumpul dunia, kemudian karahiyatul maut, tak suka kepada mati. Ya'sun, yakni berputus asa. Tamak, tamak bahasa kita, nak lebih. Kemudian bakhil, ni sifat-sifat hati belaka ni. Bakhil, kedekut. Kemudian syarruhut ta'am, makanan yang jahat-jahat, makanan yang tidak baik. Syarruhul kalam, kalam-kalam yang buruk yang keluar daripada mulutnya. Kemudian hasad dengki. Kemudian sebelah akhir itu khianat. Ini hal lawan daripada amanah adalah khianat. Jadi akhir zaman sifat khianat akan berkurangan. Maka ada manusia langsung tidak ada amanah, maka dia melakukan sifat khianat. Dan yang terakhirnya jahil. Jahil pun di antara sifat madhumah yang terkeji. Jadi di bawah hadis an Huzaifah bin Yaman, an Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang dipotong. Potong ni dipanggil dalam ilmu hadis taqtiyah. Taqtiyah dipotong. Apakah hukum memotong hadis? Jawapannya boleh. Setengah ulama kata kalau hadis tu panjang, kita nak ambil pendek je, kita potong hadis. Hadis yang panjang kita potong. Potong tu supaya bertepatan dengan tajuk yang dibahaskan. Jadi hadis ini panjang, maka pengarang ni ambil hadis bermula daripada fayusbihun nas yatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addil amanah hatta yuqala inna fi bani fulan rajulan aminan hatta yuqalu lirrajuli ma ajladahu ma aghrafahu ma a'talahu wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yuraddannahu alayya dinuhu wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuraddannahu alayya sa'ih wa amal yawm fama kuntu ubayyu minkum illa fulanan wa fulanan muttafaqun alaih. Hadis daripada Huzaifah ibn Yaman. Siapa dia? Huzaifah ini namanya kunyahnya, gelarannya Abu Abdullah Al-Aisa. Al-Aisa. Dia setia usaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Yaman ni, Huzaifah ibn Yaman. Yaman ini laqab, gelaran, namanya Husain. Nama sebenar ayah dia Husain, dipanggil Yaman. Dan Yaman ni bukan Yaman juga Yaman tak. Bukan kerana dia lahir di Yaman tak. Ini Huzaifah bin Yaman, orang yang memiliki ataupun memegang nama orang munafik di Madinah. Dia ada buku, dia ada kitab, dia senarai nama-nama orang munafik. Zaman Sayyidina Umar dia masih hidup. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang, wahai Huzaifah, bukalah kitab yang mencatatkan nama orang-orang munafik, kerana aku takut nama aku tu masuk di dalam senarai nama-nama orang munafik. Umar yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah pun dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga pun masih tak berasa sedap lagi. Kita kalau dah dijamin, garanti lulus lah, dia tak baca lah, garanti. Kalau dijamin ni saya normal. Tumiyaru mubarakuhu Umar ibn Khattab ayat, Umar ibn Khattab ayat, to ayat hai me anido bicaringe mubarakuhu. Saya normal. Manusia yang cukup hebat, yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan beberapa ayat dalam Al-Quran seperti mana yang diakui sendiri oleh Sayyidina Umar. Dia kata dalam Quran ni ada 3 yang bertepatan dengan itu.
Tapi ulama kata banyak lagi, bukan 3 saja yang bertepatan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cakap je, maka tak ada tunggu yang tersebut. Di antaranya, ya Rasulullah, jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai musalla, tempat sembahyang. Allah Ta'ala bertunggu ayat wattakhizil maqam Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Kemudian bab berkenaan dengan hijab, bab berkenaan dengan arah, semua ada kaitan dengan Sayyidina Umar. Manusia yang cukup hebat. Dan Nabi SAW menyatakan seandainya syaitan, seandainya Umar lalu lorong ni, syaitan tak akan lalu lorong. Ketika adalah budak-budak kanak-kanak sedang perempuan sedang bermain kompak di rumah Nabi SAW. Abu Bakar datang. Abu Bakar kata mizmar syaitan. Mizmar, dia kata ini semula syaitan di rumah Nabi SAW. Nabi kata biarlah ni raya, mereka gembira main kompak. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar, terus campur Umar. Terduduk terus Nabi takut. Ini Sayyidina Umar yang cukup hebat. Dia sendiri pun masih lagi bertanya kepada Huzaifah. Wahai Huzaifah, buka dalam senarai nama orang-orang munafik, apakah aku ni termasuk dalam senarai orang munafik? Takut ada. Ini Huzaifah ibn Yaman, manusia yang menjadi yang dipilih oleh Nabi SAW memegang nama-nama senarai munafik, dan dia merupakan sahib sir, setiap sesulit Nabi SAW. Dan dalam ungkapan yang la Islam liman la ya'riful jahiliyah, ungkapan Huzaifah ibn Yaman, la Islam, tidak akan sempurna Islam liman la ya'riful jahiliyah, bagi orang yang tidak tahu jahiliyah. Maknanya tidak akan kena Islam kalau tak kena musuh Islam siapa. Kena siapa musuh Islam. Tak akan sempurna Islam kalau kita tidak tahu apakah dia yang menghalang perkembangan Islam. Kita tahu. Sebab itulah manusia dia mengetahui sesuatu itu juga melalui perlawanan. Wa bididdiha tatabayyanul asya, kata Al-Mutanabbi. Nabi ini Abu Tayyib Al-Kindi, seorang ahli syair cukup hebat, pernah mengaku menjadi Nabi. Kerana hebatnya bersyair, akhirnya pun Nabi kena tangkap. Kena tangkap dia khalifah. Akhirnya dia bertaubat, dan dia menjadi manusia yang baik. Sebelum tu memang dia tengok lah, bahasa dia sedap. Orang tanya ni, apa yang kamu tak pernah buat? Aku tak pernah minarah, aku tak pernah berzina, aku tak pernah berjudi, aku tak pernah membunuh orang, aku tak pernah merampak, aku tak pernah sembahyang. Sembahyang aku tak pernah juga. Aku tak pernah buat haji. Tapi lepas dia ditangkap, dan dia hidup di nama Saiful Daulah. Dia ada Dewan Mutanabbi. Wa bididdiha tatabayyanul asya, maka dengan perlawanan itu maka jelas sesuatu itu. Maknanya kalaulah manusia nak tahu yang baik, manusia kena tahu yang jahat, baru nampak hak baik. Yang dia buat baik, dia akan tahu jahat. Kalau nak tahu hak jahat, kena tahu hak baik. Kalau nak tahu rendah, kena tahu tinggi. Itu di antara bila ada perlawanan akan menzahirkan makna. Maka oleh kerana itu, Huzaifah ibn Yaman ini dia hidup sehinggalah ke zaman Sayyidina Uthman, dan dia wafat di Madain. Di Madain pada tahun 35 Hijrah. Adakah 36 Hijrah, iaitu 40 hari setelah Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman dibunuh, 40 hari wafatlah Huzaifah bin Yaman, dan kuburnya di Madain. Jadi Madain ini di Jordan sana. Dia ada satu Madian, satu Madain. Satu Madian, tempat Nabi Syuaib itu Madian. Dan ada kata satu lagi Madain di Iran, ada kata di Iran, Madain.
Baik. Jadi oleh kerana itu, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, banyak hadis-hadis dia, hadis yang cukup hebat. Dia pernah kata, aku orang lain tanya benda-benda baik, aku tanya-tanya benda yang tak baik, supaya aku boleh menjauhinya. Jadi banyak hadis-hadis berkenaan akhir zaman ditanya oleh Huzaifah bin Yaman. Di antaranya hadis ini, kata Huzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, dengan hadis yang panjang diambil tengah, hadis kelak. Kemudian berpagi-pagi jadilah orang ramai berjual beli. Nak ceritakan akhir zaman nanti, dalam jual beli manusia, maka hampir sahaja tiada ada seorang pun yang suka menunaikan amanah. Jadi manusia banyak khianat akhir zaman dalam perniagaan. Maknanya perniagaanlah tempat yang paling mudah sekali manusia khianat. Lebih-lebih lagi manusia mencari keuntungan. Tak kira sama ada khianat dengan samaan barang. Hari ini macam-macam. Jual dalam motor air zam-zam, rasa supaya baik dia. Tak tahu ya ke air zam-zam, tak tahu. Kadang-kadang tak tentu manusia. Yang betul alhamdulillah, yang tak betul kadang-kadang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam ke Madian. Kisah Nabi Syuaib digambarkan, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kerja Nabi Syuaib ini? Nabi Syuaib membenteras masyarakat yang zamannya menipu dalam jual beli. Allah Taala sebut wailul lil mutaffifin. Celakalah, neraka wail bagi orang yang menyukai. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Maknanya kalau beli dengan orang, dia nak lebih. Wa'izat kaluhum, tapi kalau jual dengan orang ini, itu tengoklah berbagai cara penipuan yang didedahkan. Kalau tengok dari YouTube, berbagai cara orang menipu. Orang rakam pula tu. Kalau negara Pakistan ke Arab, kalau bawah tu disusun, lawa bawah, ada nampak seni susun. Jadi kalau kita nak beli, dia tak ambil depan tu, dia ambil belakang, apa-apa. Itu pula cara dia susunan lawa-lawa. Itu hanyalah landscape saja, landscape. Lawa nama lawa, cantik. Tapi kalau nak beli, dia tak ambil lawa tu, dia ambil hal lain. Kita kata nak ni, ni public speaking je. Kadang-kadang. Jadi oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menegur dalam Al-Quran kisah. Jadi Nabi SAW kata nanti akhir zaman, nanti kamu akan berjual beli berniaga, maka hampir sahaja tiada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang sangat baik memegang amanah. Ada orang dinipu, orang ni macam-macam, yang dinaikkan sikit dia punya timbangan dia pula sana sikit. Kadang-kadang kalau jenis timbangan yang pakai batu tu diisi pula, ikat besi pula, supaya cepat berat, macam-macam bagi cara. Jadi akhir zaman ni amanah akan menjadi hilang, sifat-sifat amanah ini. Maka sebab itulah Nabi SAW, Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, dan juga jangan kamu mengkhianati Allah Islam. La tahunullah wa tahunu amanatikum. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab Nabi cerita bab amanah ini. Ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba bangkit seorang laki-laki, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi terus khutbah. Jadi sahabat dia kata mungkin Nabi tak dengar, atau mungkin Nabi tak nak jawab sekali sedang khutbah. Tunggu-tunggu, akhirnya Nabi SAW bila habis khutbah, Nabi tanya, maaf, malisai, siapa yang bertanya? Maka sahabat kata, saya ya Rasulullah. Sebab dia tanya bila kiamat. Bila kiamat? Nabi jawab, iza tuyi'atil amanah. Apabila amanah disia-siakan,
disia-siakan, maknanya amanah tak guna lah sekarang ni. Sampai pesan kalau niaga dengan amanah saja. Kalau tak nipu terjadi, zaman sekarang kena menipu. Ada kesan supaya menipu. Tak luar sangat, luar benda, tak ada benda tak untung lah gitu. Jadi dia gitulah. Sepatutnya mengambil cara Nabi SAW berniaga ke Syam. Nabi berniaga dalam keadaan yang cukup amanah, membawa pulang barangan yang begitu banyak, keuntungannya. Tapi hari ini orang kata itu zaman Nabi, zaman ni kena nipu sikit lah, tak ada luas sangat. Jadi ini masalah. Ini ayat yang berlaku hari ini. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW menjawab, iza duyi'atil amanah, apabila amanah disia-siakan. Lalu sahabat bertanya, kaifa yadha'atuha ya Rasulullah, bagaimanakah berlakunya kiamat ini dengan sebab mensia-siakan amanah. Lalu Nabi jawab, iza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila satu urusan itu disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikanlah saat-saat kemusnahan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran berkenaan dengan sifat amanah ini. Jadi Nabi SAW menyatakan, jika sekiranya kamu mensia-siakan amanah, baik, apabila sifat amanah disia-siakan, iza duyi'atil amanah fantazir sa'ah, maka nantikanlah saat-saat kehancuran, kemusnahan. Maka Nabi SAW juga menyebut dalam hadis yang lain, ayatul munafik salas, tanda munafik ini 3. Dalam hadis Nabi 3. Satu lagi hadis riwayat yang lain menyebut 4. Ulama pula buka dalam Al-Quran sehingga ke 70 tanda orang munafik. Sebab itulah Al-Quran bermula dengan surah Fatihah, kemudian surah Baqarah, 4 ayat cerita golongan yang beriman, 2 ayat cerita bab kafir, 13 ayat, 14 ayat bab cerita bab munafik. Jadi orang yang munafik inilah yang banyak di antaranya yang mensia-siakan amanah. Di antaranya ayatul munafik talas, tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya iza haddatha kadzaba, bila bercakap bohong. Payah nak cakap benar. Kalau 100 cakap, 1 je betul, hal lain bohong. Jadi orang munafik ini memang biasa. Berbohong ini menjadi kebiasaan adalah kehidupannya. Kemudian wa'iza wa'ada akhlafa, bila berjanji maka dia memungkiri janji. Ini sifat orang munafik. Bila berjanji, dia memungkiri janji. Sebab itu yang dimaksudkan munafik ini munafik amali. Munafik amali. Yang satu lagi munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni kafir. Zaman Nabi SAW itu kebanyakannya adalah munafik i'tiqadi. I'tiqadi, akidah dia munafik. Munafik pada akidah, maka dia terkeluar daripada Islam. Tapi munafik amali, maka dia berdosa. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah maka dia khianat. Sebab itulah bila kita belajar sifat Nabi, dia ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dalam kita Aqidatun Najih dia sebut 3 je: siddiq, amanah, tabligh. Dia tak sebut fatanah. Fatanah ini maknanya cerdik. Maknanya cerdik fatanah ini. Maka ada juga sebahagian yang mengambil daripada sifat ini. Dia kata tengok sifat cerdik letak tempat yang tepat. Sepatutnya kita nak cerdik dalam nama. Cerdik dalam nama, tapi Islam meletakkan cerdik ini tempat yang tepat. Yang pertama, siddiq.
akhlak. Akhlak lebih besar daripada cerdik. Sebab ada manusia yang cerdik saja tapi tak ada akhlak. Dia cerdik, dia boleh pindah ke akaun orang, duit orang masuk dalam akaun dia. Dia belajar benda tu, dia boleh pindah. Dia boleh ganggu orang punya. Dia bagai-bagai benda dia buat balik. Tapi tak ada sifat amanah, tak ada sifat sedia, tidak ada akhlak, maka tak guna. Dalam Islam meletakkan siddiq, akhlak. Siddiq, amanah, ni semua sifat Nabi. Siddiq maknanya benar. Apa yang Nabi sampaikan benar. Tak ada orang boleh pertikaikan, orang main komen Nabi SAW sampaikan, maka hakikatnya dia telah pun mengomel. Ada komen Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala menyatakan kepada Rasul, wa ma arsalnaka, kami utuskan kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai basyiran, pemberi khabar gembira, wa naziran, pemberi khabar peringatan akan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berkata siddiq, amanah. Tadliq, fatanah ni empat sifat bagi Rasul. Dalam belajar dalam kitab-kitab akidah memang disebut berkenaan dengan ini. Jadi akhir zaman ni kata Nabi SAW, manusia berjual beli sehingga tak ada orang yang amanah. Kalau ada pun sikit sifat amanah dia pun orang akan sebut. Dia kata ada ujung, kalau orang nak bagi kereta pergi dulu, workshop sana, hal lain tak ada pakai hati pula. Jadi ada manusia di kampung tersebut, seorang yang sangat baik, memegang amanah, sangat dipercayai. Orang ramai mengatakan alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya dia pekerjaannya, alangkah pula cerdiknya otaknya. Padahal dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Akhir zaman beritahu iman tak ada lagi. Tiada lagi iman. Walaupun ada manusia yang dia sifat amanah, tapi imannya dah mula luntur. Dia ada sikit saja sifat amanah dia, sehingga orang akan sebut. Supaya inilah, hari ini zaman di mana Allah Ta'ala telah mewafatkan banyak manusia-manusia yang ada. Sehingga kan manusia tahu sikit-sikit pun, okeylah, dah kira orang ni dah boleh ngajar orang benda tu. Kalau tanya bahasa Arab, dia boleh. Tapi bolehlah baca dan mengajar boleh. Ngaji hanya sekadar mendengar je, dengar YouTube, kemudian baca-baca buku-buku rumi-rumi, kemudian boleh mengajar. Tak apa, alhamdulillah lah. Tapi nak beritahu, itu tahapnya. Tapi kalau hak jenis gini hidup zaman Imam Bukhari dulu, zaman Imam Muslim, tak ada nilai lah. Tak ada nilai. Tapi inilah nak beritahu akhir zaman, manusia makin berkurang, makin berkurang. Sampai akhir zaman nanti, erti yang dibatal tu boleh jadi satu alim sekali lah. Kalau erti baca Iqra tu, hebat tu. Itu terguru lah lama akhir zaman nanti. Jadi oleh kerana itulah, orang akan anggap dia alangkah cerdiknya dia, alangkah pandainya dia. Sedangkan kata Nabi, dalam hatinya sudah hilang daripada sifat iman, tak ada lagi iman, walaupun sebesar timbangan biji sawi, khardalin biji sawi. Menunjukkan biji sawi ada dah zaman dulu. Maka sesungguhnya telah sampai masanya, kata Nabi, saya pun tidak mempedulikan manakah di antara kamu semua yang hendak saya berjual beli dengannya. Artinya Nabi SAW beritahu bahawa kalaulah berlaku demikian, maka tak ada dapat tidak kita akan bermuamalah, bermubaya'ah, yang berjual beli dengan siapa saja orang yang tidak amanah. Sebab nak cari orang amanah sangat payah. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya agamanya lah yang dapat menahannya daripada khianat. Sebab itu penting agama. Penting belajar agama ni. Agama ni kena ada asas. Sekurang-kurangnya dia menjadi tapak dan juga dasar. Itu zaman-zaman yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu, mereka hafal Quran, khatam Quran ni semua ketika usia 7 tahun, 8 tahun.
Sebab sebagai dasar. Dasarnya. Kita ni, orang kita ni, bila nak kahwin bawa khatam Quran. Bila kahwin buat majlis, khatam Quran. Apa tahapan lagi bawa baca je. Imam Bukhari, Imam Syafi'i ketika usia 7 tahun dah khatam Quran. Kemudian bila naik lagi umur 13 tahun, 14 tahun dah mula berfatwa. Ini Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Kemudian umur 20 tahun dah mengarang kitab. Kemudian mempelopori banyak-banyak ilmu, termasuk ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu benda. Jadi maknanya dasar yang terawal adalah Al-Quran. Zaman ini. Hari ini dah. Hari ini Quran yang juga. Tapi nak beritahu bahawa manusia kena dialas dengan Quran. Sebahagian penjaga dan juga kebaikan kan dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia seorang Islam, maka Islam akan jaga dia daripada sifat khianat. Mana ada sikit Islam, ada sikit Islam. Kalau di barat kita lihat orang putih ni, orang barat ni, dia melihat Islam ini cukup baik dengan ibu bapa. Islam meletakkan supaya ibu bapa ni dijaga. Al-Quran menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ibu bapa. Supaya ibu bapa ini diihsankan, ihsan ni buat baik kepada dia. Maka barat terpandang bahawa Islam ada satu bab menghormati bapa. Kalau di barat ni ada yang dia bawa mak dia duduk di bantal, dia pun belah. Start kata balik. Mak nak balik kata depan. Mana ni? Tak, dia kata. Akhirnya hantar mak kebajikan. Maka itu yang berlaku di Perancis. Apabila seorang anak yang Kristian dihantar ke masjid, dia daftar sendiri di masjid tersebut. Biasa ada bapa daftarkan. Tengok-tengok nama, bukan nama Islam. Dia kata datang ke siapa? Mak. Mana mak dah kata? Kenapa tak masuk? Dia kata mak tak masuk sebab tak Islam. Jadi guru ni pergi ke kereta tersebut, beritahu ni anak puan begini. Dia kata apa pandangan yang menyebabkan apa hantar anak? Dia kata saya lihat Islam ini cukup mementingkan, menjaga, memelihara ibu bapa. Dia lihat di Perancis ni sebahagiannya ada yang tidak begitu baik dengan ibu bapa. Bila dah tua, maka mereka akan letakkan atau mereka tinggalkan dan mereka tidak jaga. Maka aku melihat kebaikan Islam di sini. Jadi itulah Islam dia syumul, dia meliputi segala-galanya. Dan jikalau dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang bertugaslah yang akan mengembalikan kepadaku. Maksudnya jika dia seorang bukan Islam, Nasrani, dipanggil Nasrani ini, ada yang menyandarkan kepada nahnu ansarullah, perkataan ansarullah. Di antara hawariyun nahnu ansarullah. Dan ada yang menyatakan Nasrani ini, dinamakan Nasrani ini kerana diambil dari perkataan Nasara, sebuah kebun di mana Nabi Isa AS dilahirkan di situ. Dan ada juga yang mengatakan Nasrani diambil dari perkataan Nasir, pembantu Nabi Isa AS. Dan Yahudi diambil daripada nama anak Nabi Yaqub AS, Yahuda. Ada yang menyatakan Yahudi diambil sepenuh nama Hudna, ucapan mereka, kami telah mendapat petunjuk hidayah sehingga kami tak perlu lagi kepada Al-Quran, tak perlu lagi. Sebab itu bila Nabi SAW cakap dengan Yahudi akan menjawab qulubuna ghulf, hati kami dah penuh dah. Hati kami ni dah berbalut, dia tak terima dah Quran kamu, apa kamu. Saya cakaplah kami lebih tahu daripada kamu, sebab kami ada kitab, Nabi kami terawal daripada kamu, jadi kami tak nak dengar. Qulubuna ghulf, hati kami telah pun tersimpul ataupun terbalut. Ini Yahudi, umat yang sangat jahat, umat yang sangat jahat, bercita-cita nak meruntuhkan Masjid Nabawi, Masjid Aqsa,
bercita-cita. Dan bercita-cita Yahudi ini cita yang besar, nak buat negara Israel Raya. Dia panggil Israel Kubra, Israel Raya. Dan dia punya pelan dia akan masuk peta dia akan ambil Khaybar. Khaybar di antara tempat tu nenek moyang dia dulu. Yang Nabi SAW menempung kota Khaybar pada tahun yang ke-7. Yahudi bercita-cita nak mengambil balik Khaybar. Jadi Israel Raya ni dia akan sampai ke Arab Saudi, bawa masuk ke Iraq sana, pergi ke Syria sikit, ke Jordan balik. Itu di antara Israel Raya, dipanggil Israel Kubra, Israel yang besar ni. Baik. Jadi Yahudi, kata Nabi SAW, jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan jua hak-hakku daripadanya. Ini juga Nabi SAW nak menggambarkan amanah akan hilang. Jadi amanah ini bila akan dikembalikan? Apabila ada manusia yang berkuasa, dan kekuasaan itu kekuasaan yang baik, ia dapat mengembalikan kepada amanah. Itu Nabi SAW menyatakan bahawa pemerintahannya ada 5. Ada 4. Ada kata 4. Nabi SAW. Pertama sekali, manhaj nubuwah, pemerintahan zaman Nabi SAW. Kemudian mulkun adun. Yang kedua, pemerintahan bentuk pewarisan. Warisan maknanya ayah tu, anak tu, cucu semua dia. Seperti mana kajian Abbasiyah, kajian Amawiyah, ini keluarga. Kemudian berlakulah pemerintahan tersebut sehingga akan datang pula mulkun jabariyun, pemerintahan Jabar, diktator. Kemudian berlakulah pemerintahan diktator ini dan akhirnya akan kembali balik pemerintahan ala minhaj nubuwah, di atas cara Nabi SAW. Jadi hadis ini dikaji oleh Barak. Barak melihat apa yang disebut oleh Nabi SAW ini zaman dia dah selesai, zaman Nabi, zaman sahabat. Kemudian masuk zaman Abbasiyah, kemudian Amawiyah di zaman-zaman. Kemudian mari zaman diktator, pemerintahan yang zalim, yang menindas manusia. Bila inilah zaman dan akan kembali pula kerajaan ala bil haji nubuwah. Bila yang mereka kata 2020 ke atas. Rusia pun anggap dalam 2023, 2027. Ini gambaran. Ini gambaran yang Barak lihat. Bukan hanya sekadar hadis Nabi SAW yang kita baca, mereka buat kajian. Bagaimana masuk Islamnya. Rakyat Jerman yang begitu banyak, rakyat Perancis yang begitu banyak, Itali, Sweden dan seumpamanya yang memeluk Islam pada hari ini. Jadi untuk menakutkan, maka lahirlah berbagai pahaman-pahaman, berbagai kelompok untuk menakutkan orang Islam. Ini juga sebahagian daripada perancangan musuh Islam. Jadi oleh karena itu Nabi SAW menyebut bahawa kalaulah dia bukan Islam, maka kekuasaannya, orang yang memegang kekuasaan, pemerintah yang memerintah di atas dasar yang baik, dia akan mengembalikan hak menjadi manusia beramanah semula. Adapun pada hari ini, maka saya, kata Nabi, tidak akan berjual beli dengan kamu semua kecuali dengan fulan dan fulan, orang-orang yang tertentu saja. Itu zaman Nabi SAW dah adalah sifat hilang amanah, apatah lagi akhir zaman ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi keterangan daripada hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara beransur-ansur dari kalangan kaum muslimin. Sebab apa akan hilang? Yang pertama sekali, yang hati hilang.
penyakit hati manusia, tamak kepada dunia, hubbul jah, hubbul dunia, cinta kepada dunia, nak cana, nak kaya, nak seumpamanya, maka manusia akan buat khianat. Sebab dunia ni maknalah tempat segala macam jenis tipu helah. Manusia nak innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, tempat bergurau senda wa tafakhur, tempat bangga-bangga. Tapi dunia ni manusia akan tinggal. Dunia ke ye musafir, dunia ke ye musafir, manzil teri kubur hai. Dunia ke ye musafir, dunia ni tempat manusia nak musafir, meninggalkan dunia. Jadi rumah kita mana? Kubur. Kubur teri manzil. Manzil ni rumah dalam bahasa Urdu dipanggil rumah. Kadang dia namakan gar. Dalam bahasa Urdu gar, rumah juga. Ni manzil ni bahasa Arab. Maknanya manusia akan duduk dalam kubur, itulah rumah dia. Sebab tak keluar-keluar lah. Kalau orang buat highway je keluar boleh jadi. Macam di Johor tu keluar. Tapi maknanya kalau duduk dalam kubur dia tak keluar. Itu rumah sebenar kubur lah. Rumah sebenar kubur. Itu bila Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham ni siapa? Raja. Raja yang meletakkan jawatan sebagai raja kerana nak jadi seorang yang zuhud. Satu hari ketika dia berjalan, jumpa dengan seorang askar sedang kehilangan, mencari kawan dia. Dia tanya, mana bandar? Dia tak kenal pun orang tu. Mana bandar? Tunjukkan aku bandar. Dia pun tunjuk. Bawa mana? Bawa kubur. Dia kata ni bandar. Pukul ada orang. Pukul dia tentera dia sampai cedera dia. Dia kata, aku tanya bandar kau main-main, kamu buat kubur pasal apa? Dia kata bandar ni maknanya Madinah, tamadun. Mana tempat Madinah tamadun? Maksudnya dia makin banyak, makin banyak, makin maju, makin maju, makin banyak. Jadi kubur dia dulu satu je sini, sekarang penuh. Dah beka dah kubur. Maknanya dia bandar tu. Jadi Ibrahim ada hal dia nak sampaikan kepada tentera, dia nak beritahu bahawa dalam manusia hidup ni kena ingat juga ke kubur. Dia ingat ke bandar je. Dia ingat ke bandar saja, kena ingat ke tanah perkuburan di mana manusia Nabi suruh ziarah tu supaya ingat kepada kematian. Mati. Maringgi marjainggi mati. Maringgi marjainggi. Maknanya membunuh dan juga terbunuh. Lal kilab tajainggi. Untuk menuju kepada istana. Ya Allah Subhanahu wa taala cadangkan ada syurga. Maka oleh kali itu dunia yang menjadi penyakitnya bila manusia cinta kepada dunia, hubbud dunia yang melampau menjadikan semua sifat-sifat amanah diletakkan ke tepi. Kadang-kadang amanah sangat boleh jadi tak kaya, amanah sangat boleh jadi orang pandang serong. Tak boleh amanah sangat. Jadi kata Nabi SAW, sifat amanah ini secara beransur-ansur akan hilang daripada kaum muslimin, sehinggalah sampai suatu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah mengkhianati pula. Dulu kita ingat dia amanah, rupanya dia khianat. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah pun diberi amanah kepada kamu. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, adil amanata ila manik tamanaka, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah. Yang tunaikan amanah kamu. Siapa-siapa yang mempercayai kamu, maka tunaikan. Sebab orang zaman dulu dia tak ada bank. Jadi uang-uang dia, duit-duit dia ni
kalau dia musafir 5-6 bulan, takkan nak bawa sekali, takut pula rompak dia lah. Carilah manusia paling amanah, letak di rumah dia. Kalau di Mekah tu, rumah Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi. Tak kira siapa-siapa pun nak pergi musafir, rumah Nabi lah. Bila balik saja, mereka ambil sebanyak itulah mereka letak, sebanyak itulah mereka ambil. Sikit pun tak kurang. Itulah Al-Quran menceritakan kisah golongan Yahudi. Ada di kalangan kamu, kalau kamu beri kepada mereka kintar, yakni beberapa harta, yu'addi ilaih, ada yang pulang balik. Tapi ada di kalangan mereka juga, kamu beri 1 dinar, dia tak pulang nak, dia kebaya. Jadi akhir zaman, itu zaman Nabi. Nabi manusia sangat amanah. Itu orang tak letak rumah pula, Abu Jahal tinggal Abu je lah. Habis harta, dia cukai pula, tak berapa hari sini semua dia makan. Jadi sebab itulah Nabi manusia amanah. Ketika hijrah Rasulullah SAW, masih banyak lagi barang-barang amanah dia. Nabi tak bawa lari ke Madinah. Nabi beritahu kepada Ali, ini barang ini orang ni punya, si pulang. Ini barang ni si pulang, si pulang. Amanahnya Nabi SAW, dia bukan bawa lari harta, tetapi dia memberikan pula amanah kepada Sayyidina Ali supaya menyerahkan balik. Ini amanah. Jadi sebetulnya akhir zaman ini Nabi SAW pesankan 1400 tahun dulu Nabi dah pesan, dan Nabi kata wala takhun man khadak, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Kalau kamu khianat, orang khianat kamu, tak sesat, kamu sesat. Nabi ini dia penyelesai masalah. Bila Yahudi memberi salam kepada Nabi SAW, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assam bukan assalam, Assam Yahudi. Assam ini maknanya mati, bahasa kasar mampus. Dia beri salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Aisyah jawab, Aisyah dengar, ya Rasulullah, dia doakan tidak baik kepada engkau. Aisyah pun jawab, moga laknat atas kamu, macam-macam lah. Aisyah jawab. Lalu Nabi kata, wahai Aisyah, tak payah yang banyak-banyak. Alaika, Assalamualaikum, alaika. Maknanya sikit je jawab, tak payah. Assalamualaikum, alaikum. Tak payah waalaikumsalam wallahna, macam-macam ya. Pendek saja. Itu cara. Kalau lah dia cakap benda baik, alaikum. Baiklah tadi. Kalau dia cakap benda jahat, atas dia juga. Jadi Nabi pendamai. Nabi SAW nak mendamaikan. Yahudi memang di antara manusia yang memang khianat. Dalam banyak-banyak peristiwa bagaimana dia mengkhianati Rasulullah SAW. Di antara dalam peperangan Ahzab, Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW, belok pergi menyokong orang yang mengepung Madinah. Kalau dalam kitab tasawuf dia sebut khianat ini sebagai belok hati. Belok hati, hati dia belok. Maksudnya hati dia tidak lurus, belok. Kemudian Yahudi juga pernah nak membunuh Nabi SAW dengan berhadiahkan racun, peha kambing yang beracun. Nabi makan, Abu makan, tak sempat telan, kambing cakap, peha kambing cakap, aku ni diracun, dan buang. Dan kesan daripada Nabi SAW makan ini, ketika Nabi nak wafat, Nabi kata sesungguhnya daging yang beracun yang aku makan di Khaybar sedang memutus-putuskan urat saraf. Sehingga ulama-ulama sirah menyatakan Nabi juga mati syahid kerana diracun. Mati diracun. Umar bin Al-Aziz juga mati diracun. Banyak di kalangan pemimpin yang mati diracun. Sehingga Nabi sendiri pun diracun. Begitulah juga Yahudi Bani Qainuqa yang ajak Nabi SAW datang ke kabilahnya. Ingat dah selesai masalah, rupanya dah nak bunuh Nabi. Dia suruh Nabi berhenti tepi dinding, dia naik ke atas, campakkan batu pengging.
menggilir di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan musuh-musuh Islam yang mengkhianati ini. Begitulah juga yang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul dalam peperangan Uhud. Mereka pergi setengah jalan, akhirnya mereka duduk melobi ataupun mujuk 300 orang balik. Nabi perang 700 orang. Asal tadi pergi ke sampai setengah jalan, patah balik. Ini juga mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pesan akhir zaman nanti sifat-sifat amanah ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat yang menyatakan bahawa amanah ini Allah akan letakkan ke dalam hati manusia yang terpilih. Sehinggalah bila manusia tidak ada amanah, maka tempat-tempat bekas-bekas itu dalam hati itu seumpama melepuk. Mana dia berair itu, menunjukkan rasanya hati-hati manusia yang tidak ada sifat amanah ini. Maka itulah Nabi SAW sebut ini adalah di antara lain supaya manusia jangan hilang sifat amanah. Bukan maknanya kita akhir zaman ni kita tak amanah dah sebab akhir zaman dah. Seperti mana Nabi kata akhir zaman akan banyak bangunan tinggi-tinggi. Jadi kita buat bangunan tinggi apa? Kan Nabi beritahu dah akhir zaman banyak bangunan tinggi-tinggi, kita membuatlah satu bangunan tinggi supaya cepat sikit kiamat. Pula begitu. Jadi Nabi bila sebut ini adalah sebahagian daripada supaya kita elakkan sifat-sifat yang tak baik. Kalau sifat tak baik ini, sifat buruk ini memang antara sifat-sifat yang mendatangkan dosa dan juga mendatangkan payah di negeri akhirat bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis itu nanti akan masuk kepada hadis yang ke-13, orang yang baik berkurangan sedangkan yang jahat bertambah banyak. Ini akhir zaman juga di antara sifatnya. Bila sambung kebahagiaan puasalah. Baik. Jadi orang yang baik berkurangan sedangkan orang yang jahat akan jadi banyak. Macam mana pula orang jahat jadi banyak? Sebab tu akhir zaman orang baik-baik maka banyak dekat dengan kiamat dah ni. Tak. Akhir zaman rupanya manusia jahat lagi banyak daripada manusia yang baik. Jadi itu di antara tajuk yang kita akan baca dan hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan akhir zaman akan banyak manusia-manusia yang jahat. Ramai manusia yang jahat dan manusia baik berkurangan, dan baik pula orang tuduh macam-macam. Sehingga kan Nabi kata kalau qabid 'alal jamah, seperti orang yang menggenggam bara api, orang yang pegang kepada agama. Jadi saya cukup dulu sekali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat yang baik. Berdoa kepada Allah, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berada di ambar Ramadan. Ramadan yang sama sekali banyak cerita tentang ambar Ramadan. Supaya kita ingat bahawa Ramadan ini adalah jualan yang Allah Taala nak beri. Manusia nak beri pahala yang banyak. Allah Taala nak berikan setiap detik, setiap saat dalam bulan Ramadan ini penuh dengan pahala-pahala. Mohonlah kepada Allah, buatlah kebaikan. Moga-moga itulah pahala yang sangat besar yang dapat umat ini menandingi umat-umat yang terdahulu yang usia dan umur mereka lebih tua daripada kita. Ada yang puluh-puluh, ada yang beratus tahun, ada yang beratus tahun hidup. Amalan mereka beratus tahun itu kita tak dapat lawan dengan usia yang kita ada, tapi kita dapat dengan pahala yang Allah Taala berikan kepada umat Muhammad ini yang begitu banyak. Umat yang umur pendek tapi pahalanya banyak. Umat dulu umur panjang tapi pahalanya sikit. Jadi ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Ramadan nanti menjadi bulan kebaikan. Dan orang kata ketika nak sampai Ramadan ni nak ukur iman, ukurlah pada sekarang. Orang tanya Ramadan kan, oh susah tak iman. Oh puasa, oh susah lah puasa nak ngetai payah. Biasa nak kata, tak iman lah saya cerita. Tapi siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan itu mudah rupanya gitulah. Siapa yang rasa sempit hati, susah hati je, itu kena tingkatkan lagi iman dia.
Sebab apa? Sebab ulama salaf dulu 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan sebut dah Ramadan. Mari pula 3 bulan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh bulan Ramadan, minta sampai Ramadan cepat. Sebab apa? Sebab supaya seimbang di antara yang jasmani dengan rohani. Rohani kita buruk je. Jasmani kita besar buruk. Tapi rohani kita buruk. Jadi nak gemuk dia Ramadan. Supaya diubah habis semua sekali, supaya kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mujibur Rahman di atas intisari kuliah yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi, dan kepasannya tentang sifat amanah yang semakin berkurang di akhir zaman. Jadi kalau hari ini berbagai slogan tentang amanah kita sering dengar, contohnya seperti bersih, cekap amanah, belum tentu lagi amanahnya ada. Begitu juga perkataan-perkataan lain yang berunsurkan amanah, belum pasti lagi ada amanah yang terselit di dalamnya. Jadi begitulah kita semua ni sebenarnya sebagai pemegang amanah, pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita nilailah diri kita sendiri, adakah kita betul-betul amanah ataupun tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.